saya mohon mencadangkan supaya rang undang-undang bernama Suatu Akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2021. Secara keseluruhan, pemberian BPR ini dijangka akan memanfaatkan Pembentangan Belanjawan 2021 yang dinanti-nantikan oleh semua rakyat Malaysia telah diumumkan oleh Menteri Kewangan, Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz beberapa hari yang lalu di Dewan Rakyat. Jumlah bajet yang telah diumumkan merupakan jumlah terbesar dalam sejarah, iaitu sebanyak RM322.5 bilion atau 20.6% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK yang diperuntukkan dalam Belanjawan 2021. Dengan kehadiran seramai 80 orang ahli parlimen, antara cadangan yang telah dibentangkan adalah kerajaan bersetuju membenarkan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP secara bersasar. Selain itu, beberapa peruntukan juga akan diberikan kepada rakyat dan sektor ekonomi. Antaranya, bantuan prihatin rakyat, peruntukan untuk golongan warga emas, kanak-kanak dan OKU serta tidak dilupakan juga peruntukan bagi memperkasa golongan wanita di Malaysia. Pusat ini dengan kerjasama NGO akan menyediakan perlindungan sosial dan sokongan moral kepada golongan wanita, terutamanya dalam mendebani masalah keganasan rumah tangga, penceraian dan penderaan. Sebagai inisiatif keempat dan yang saya pasti dinanti-nantikan, kerajaan mengumumkan kemudahan pengeluaran simpanan KWSP dari akaun satu secara bersasar sebanyak RM500 sebulan dengan jumlah sehingga RM6,000 untuk 12 bulan. Pasca bajet 2021 manfaat kepada wanita, dan saya kira para wanita harus terus berikan perhatian dan bersama dengan saya kerana kita terus akan mempericikan dan memperhalusi apakah manfaat di mana wanita terus terbela dan ada juga menjadi batu loncatan kepada anda semua. Baik, pada hari ini saya bersama dengan seorang pakar ekonomi, Datuk Dr. Madeline Bermar. Terima kasih Datuk bersama dengan kita. Baik, kalau kita lihat Datuk, di mana ini merupakan bajet yang terbesar. Betul. Dan merangkumi ke semua aspek, ke semua sektor. Tetapi bagaimana belanjawan ini juga kalau kita lihat di dalam cabaran ekonomi global, perang perdagangan yang sedikit sebanyak memang memberi kesan kepada Malaysia, termasuk juga cabaran kesihatan dalam negara kita. Ternyata ini suatu yang cukup mencabar. Tapi bagaimana kita lihat bajet ini ataupun belanjawan ini memberi manfaat keseluruhannya kepada rakyat Malaysia? Okey, terima kasih ya. Kita telah mendengar banyak perbincangan sebelum ini tentang COVID. Semua orang tiba-tiba yang tak tahu COVID, tiba-tiba Google tentang COVID. So, termasuk rakan-rakan saya, saudara mara saya dekat Umar Panjang, semua tanya, COVID tu apa dia? So kita melihat kesedaran rakyat Malaysia tentang COVID. Dan di sini, belanjawan ini uniknya sebab apa? Banyak perhatian yang diberikan terhadap belanjawan ini. Tidak pernah, bukan kata tak pernah lah. Kalau bajet-bajet yang sebelum ni jarang orang tunggu. Yang orang tunggu cuma bajet yang bahagian terakhir je, nak tahu bonus berapa dapat. Okey, ataupun cukai apa yang akan dihapuskan atau tak ditambah. So, tapi kali ini kita melihat ya, rata-rata rakyat Malaysia semua menunggu dan menanti tentang bajet ini. Tadi disebut Farhana ada menyebut tentang COVID ini satu perkara yang perlu kita terangkan dalam ekonomi, kita ada antarabangsa, kita ada domestik. Okey. Satu lagi ialah pengeluaran dan penggunaan. Ini elemen ekonomi. Baik. Bila kita sebut ekonomi ini, Malaysia ini adalah ekonomi yang terbuka. Jadi terbuka tu maksudnya ada pelaburan asing, ada apa kita katakan ialah kita berjual beli dan sebagainya, orang datang ke sini, kita keluar. Tapi bila berlakunya COVID, lockdown, dunia semua seolah-olah berhenti. Betul. Jadi ini meninggalkan kesan di ekonomi global. Dan ada ahli-ahli ekonomi yang mengatakan bahawa ini yang nombor 2 selepas 1930, satu kemelesetan ekonomi dunia. So ini kali kedua. So ramai, tapi kita tak tahu lagi entah nombor 1 sebab kesannya belum tahu lagi. Maksudnya kesan yang lagi lag effect dia. Okay. Jadi maknanya dari segi global. Satu lagi di peringkat negara ini juga meninggalkan kesan, maksudnya ekonomi lockdown. Kalau ingat dulu semua tak boleh. So dari segi pengeluaran tu maksudnya apa? Disebabkan vaksin tidak dijumpai lagi, maka kerajaan ataupun usaha untuk penjarakan sosial, usaha lockdown itu perlu dilakukan untuk memastikan penjarakan berlaku. Okay. So jadi bermakna pengeluaran diberhentikan.
you tak boleh pergi office sebab di situ ramai manusia. Betul. So, okey, nombor 2, tak boleh pengeluaran. Pengeluaran tadi kilang, tutup, semua tutup. Nothing. Okey, yang kedua lah penggunaan. Kita tak boleh pergi kedai mamak, dah stres. Kita tak boleh berjalan. Jadi penggunaan pun berhenti. So memang tidak boleh dinafikan bahawa kali ini memang bajet ini terpaksa berhadapan dengan senario sebegini. Itu permulaan. Okey. Baik, dan kalau kita lihat ini khusus ataupun fokus kita adalah manfaat kepada wanita. Sebenarnya Datuk, setiap kali kalau belanjawan ni, saya sebagai seorang lelaki rasa cemburu dengan wanita. Betul. Kerana wanita nasib mereka memang terbela dan banyak peruntukan untuk wanita. Dan kalau kita lihat banyak di antaranya yang telah ditambah baik dan sebagainya, tetapi yang istimewanya untuk 2021 ni apa perbezaan dan keunikannya untuk wanita? Okey, ini yang ramai yang tertunggu-tunggu, seperti yang Farahin katakan, kalau di universiti pun orang kata keutamaan, kalau kita tengok majoriti di universiti pun ramai wanita sekarang, and now bajet pun memang khas untuk wanita. Sebenarnya sepatutnya gender spesifik, maksudnya yang lelaki, wanita, tapi kita disebabkan agak dah lama tertinggal dari segi bajet dan sebagainya, maka memang ada bantuan keutamaan diberikan pada wanita. Okey, kita lihat ada 4 elemen yang penting dalam, kalau saya baca teks yang ucapan Menteri Kewangan kita yang berkaitan dengan wanita. Yang pertama ialah what we call economic empowerment. Pemerkasaan wanita. Ada yang benda yang baru dalam kali ini, ada yang lanjutan dari dulu. Memang dah ada. Okey, itu dari segi ni. Kedua ialah dari segi kesihatan. Okey, healthcare dan sebagainya, keutamaan diberikan. Ketiga, taska untuk membantu golongan wanita keluar dan sebagainya. Dan yang keempat iaitu mereka sebagai kumpulan yang kita gelar sebagai kumpulan rentan, which is vulnerable ataupun yang mudah terancam. Jadi bajet kali ini kalau nak cari yang mana yang betul-betul saya boleh katakan yang KWSP. Sebab KWSP wanita. Sebab wanita dia juga sebagai pekerja, wanita juga sebagai what we call dia menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Jadi dia, walaupun KWSP ini bukan dikhususkan hanya kepada wanita, tapi bagi saya ia terkesan. Dan juga kita lihat banyak program-program economic empowerment, program pemerkasaan ekonomi. Kalau kita tengoknya dengan tekunnya, kita tengoknya dengan bantuan yang dikeluarkan oleh YAPIM dengan Islamic Bisnita 50 juta ni. Banyak. Yes, betul memang. So jadi ini bagi saya yang pertama sekali yang tadi KWSP. Yang kedua saya juga melihat bagaimana bantuan diberikan kepada wanita ramai. Dua kategori kenapa mereka ni digelar sebagai kumpulan rentan atau kumpulan vulnerable. Satu ialah mereka ni ramai dalam sektor-sektor yang mana kebanyakan we call it a feminized sector. Sektor di mana wanita yang ramai dominasi. Contoh, sektor tidak formal. Apa itu sektor tidak formal? Yang berniaga di tepi jalan. Yang bukan hanya di tepi jalan. Mereka ini tidak berdaftar. Bekerja sendiri. Dan mereka ini banyak menyumbang kepada keluarga. Okey, dari segi negara mungkin mereka ini tidak nampak sebab kita datang sebab mereka tidak dicukai. Ataupun mereka tidak membayar cukai. Jadi seolah-olah mereka ini tidak menyumbang kepada, sama juga pekerjaan wanita di rumah. Dia call unpaid work. Sedangkan kalau you nak tanya isteri atau wanita ini, dia lah yang paling awal bangun pagi dan dia paling lewat tidur. Kalau saya tanya student saya, ibu kerja apa? Tak kerja. Saya kata, apa ibu buat? Dia kata, itulah dia cerita. Saya kata, kalau you tengok tu, dia dalam ekonomi mereka hanya tidak dinilai. Jadi ini ada ahli-ahli ekonomi kata kita mesti nilaikan baru kita tahu sumbangan dia. Mungkin kita boleh sediakan support system untuk mereka dan sebagainya. Baik, Datuk, tadi bila dah tanya para pelajar tu, apa kata kita dengarkan pula apa pendapat mereka di luar sana tentang belanjawan 2021. Kita akan bincangkan lagi. Saya menyokong pihak kerajaan menyediakan dana untuk mewujudkan pusat sokongan sosial setempat. Sekurang-kurangnya para wanita, mereka tahu adanya saluran tertentu yang mereka boleh mengadu masalah. Mungkin kita boleh menyediakan program kemahiran di mana para wanita ni boleh menjana pendapatan. Saya sangat bersetuju dengan dana yang diberi oleh kerajaan, iaitu memperkasakan golongan wanita dengan memberikan pembiayaan mikrokredit khas. Ia dapat membantu golongan-golongan usahawan wanita yang telah terjejas akibat pandemik COVID-19 ini. Golongan wanita dapat membuka
perniagaan yang baru ataupun menambah baik pulih perniagaan mereka. Pertubuhan yang dilaksanakan oleh kerajaan ini sangat-sangat bermanfaat kepada wanita berbisnes di luar sana, terutama kepada mereka yang baru sahaja nak menjinakkan diri dalam bidang bisnes ataupun yang sudah sekian lama dalam industri bisnes. Jadi dengan pertubuhan ini mampu membantu wanita-wanita di luar sana untuk mengasah lagi skill yang sedia ada. Untuk membuat pusat sokongan sosial setempat yang baharu, saya rasa kurang wajar kerana program sebegini NGO boleh bekerjasama dan memperluaskan skop untuk bersama-sama membantu menangani masalah kekeluargaan. Saya rasa lebih baik peruntukan wang yang banyak itu disalurkan untuk menyelesaikan masalah pokok kenapa berlaku masalah sosial begini. Saya amat bersetuju jika kerajaan dapat membuat pusat jagaan kanak-kanak ataupun taska di bangunan-bangunan kerajaan, kerana masalah kekangan yang pekerja-pekerja kerajaan hadapi memudahkan beban mereka untuk tidak memikirkan di mana mereka ingin menghantar anak-anak mereka. Saya setuju dengan inisiatif kerajaan yang memberi peruntukan kepada program ujian saringan untuk kanser cervix dan juga subsidi untuk ujian mamogram. Apa yang saya dapat lihat, senario di Malaysia ni khususnya wanita mempunyai kesedaran yang kurang. Jadi dengan adanya program sebegini, dia dapat memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia dan juga dapat membantu golongan-golongan yang kurang berkemampuan. Atas kita sedia maklum, ujian-ujian sebegini harganya mahal. Itu dia pendapat mereka di luar sana, Datuk. Kalau kita lihat antara yang mereka cukup sambut baik dan raikan tentang bidang keusahawanan dan juga taska pusat komuniti jagaan anak-anak dan sebagainya terus diberikan perhatian dan pembelaan. Tapi kalau kita tidak kurang juga ada yang tidak bersetuju juga, Datuk. Okey, mungkin Datuk boleh ulas tentang pendapat mereka ni. Ini lagi saya suka sebab dia membuka ruang supaya kita ada perdebatan wacana. Maksudnya mesti takkanlah semua nak setuju. Ada yang perlu ditambah baik, dia sebut tadi kan. Jadi ini penting dalam bajet sebab kita biasanya berita ni selalu satu hala je. Kali ini kita dengar ada rakyat yang mengatakan perlu ditambah baik dah tambah. So saya menerima baik cadangan tadi. So ada beberapa perkara yang dibangkitkan. Satu tadi ialah yang pusat setempat tadi yang katakan memang perlu ada sebab memang kalau kita lihat zaman COVID ini memang pusat tu mungkin buat masa ni belum dapat digunakan lagi atau sebab physical distancing. Jadi ada disebut juga tentang perlunya bantuan ataupun yang dikatakan pemerkasaan dari segi ekonomi. Sebab banyak lagi aspek pemerkasaan. Ada pemerkasaan dari segi politik untuk meningkatkan lagi suara wanita dalam ni. Tapi yang difokuskan kalau kita lihat dalam belanjawan ini banyak terhadap pemerkasaan ekonomi. Kita tengok aja jenis bantuan-bantuan yang diberikan disebut tadi. Mikrokredit. Ada yang mikrokredit, microfinancing, you sebut aja apa yang tak ada. Yang menjadi kekhawatiran saya, bantuan atas kertas ini memang hebat. Yang menjadi masalah kita selalunya ialah apa yang kita gelar bila kesampaian dia. Sampai tak? Dia sampai tak kepada golongan yang betul-betul memerlukan. Dan betul-betul yang kita takut, kami sentiasa lah, sebab saya mengkaji kemiskinan, di mana kita ada satu yang kita gelar, kita tersilap dari segi orang yang layak tidak dapat, orang yang tak layak dapat. Ini yang menjadi kerunsingan kerajaan sedar ini. Sebab salah satu aspek yang diberi penekanan ialah apa yang digelar sebagai what we call it, delivery. Jadi ini yang perlu ditambah baik. Ada juga delivery, satu lagi rasuah. Itu governance tu kena ketat, integrity. Kalau kita dengar Perdana Menteri begitu prihatin terhadap benda itu. Sebab you ada berbilion-bilion atas kertas. Kalau yang menerima tu orang yang sama, yang mempunyai jaringan yang begitu baik, bendera yang sama, warna yang sama, etnik yang sama, you name it, umur yang sama, so atau gender yang sama. Tapi di sini kalau kita lihat perhatian lebih serius sekarang kita lihat bagaimana kerajaan memberi keutamaan kepada aspek ini. Bahawa kalau ingin memastikan program ini sampai kepada wanita yang betul-betul memerlukan, maka kita perlu memperincikan, perhalusi penyampaiannya juga. Dan juga perlu ada what we call dia ada check and balance. Integrity, check and balance semua itu. Semua kena ada. Dan kalau kita lihat tadi, saya tertarik juga apabila Datuk mengatakan bahawa antara ramai yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini adalah wanita. Dari segi penganggurannya, pemberhentian kerja dan sebagainya. Dan kemudian tak kurang juga daripada M40 telah turun menjadi B40 dan sebagainya. T20 ada yang jatuh.
T20 juga ada. Saya Okey, jumpa orangnya. satu fakta yang memang kita harus hadapi. Jadi bagaimana ulasan daripada Datuk tentang isu ni? Okey, kalau kita lihat ya, memang banyak masalah-masalah yang dihadapi rakyat Malaysia lah ya, tak boleh kata ini. Tapi khususnya wanita ini, sebab dari segi latar belakang sejarah ya, sejarah ataupun budaya dan sebagainya, maka kita melihat lompang ataupun gap ya, gender gap masih lagi luas di Malaysia. Kita antara negara yang masih lagi dikatakan di mana gender gap kita masih, kalau nak bandingkan, ada setengah-setengah negara tu barat tak payah bandingkan lah kita. Okey, sebab kadang-kadang benda pengukuran tu pun berbeza. Okey, jadi kita melihat sektor yang paling terkesan adalah sektor-sektor di mana what we call ramai wanita yang terlibat ya. Satu tadi sektor tidak formal saya sebut ya. Dan kita lihat juga bagaimana sektor tidak formal, satu lagi yang mana wanita sebab wanita ni kebanyakannya mereka ini yang menjadi isu dia. Bajet saja tidak cukup. Dia perlu satu dasar, satu pendekatan yang lebih holistik. Yang macam contoh gender gap antara berapa ramai wanita dalam kategori membuat keputusan. Kita masih lagi tak mencapai 30% yang diharap-harapkan. Jadi bila dibuang kerja atau pilihan untuk mengambil pilihan siapa yang antara lelaki dan wanita, selalunya wanita akan menjadi orang yang terpilih untuk bekerja di rumah. Okey. Baik Datuk, mungkin minta maaf saya bercelah. Saya tak nak melepaskan peluang untuk bertanya soalan ini tentang perlindungan kepada golongan wanita sebanyak 21 juta ni, sokongan sosial setempat ini tentang keganasan rumah tangga, keganasan domestik ni. Saya nampak ada kelebihan di sini. Terima kasih kerana membawa isu ini sebab satu-satunya perkara yang sebab saya kerja di Suhakam, kita menerima komplain dan sebagainya. Antara perkara yang kita terima dalam diskusi kami dengan masyarakat juga ialah dari NGO dan sebagainya, domestic violence. Pada mulanya ada agensi-agensi kerajaan yang kata sebenarnya benda ni tak betul. Tapi bila kita dah menengok dalam masa yang mungkin dalam masa yang singkat, benda tu tak nampak. Jadi sekarang kita melihat domestic violence terhadap wanita, terhadap anak mula meningkat. So ini data ini memang you pergi ke kementerian sudah ada data-data ini. Dan berpunca juga sikit sebab kerana COVID-19 ini. Dia bukan COVID tu menyebabkan. Senario tu you bayangkan tekanan itu density di mana you bayangkan bagaimana dalam satu rumah, we are not talking about banglo, kita bercerita pasal rumah yang mana ada 2 bilik ke 3 bilik dan tiba anak 5 orang balik daripada daripada boarding school sekarang. Dan suami yang tak pernah jarang ada di rumah atau isteri jarang ada di rumah, tiba-tiba semua 8 orang duduk dalam satu ni. So jadi tekanan ni sangat tinggi. So benda yang dulu tak pernah marah tiba-tiba marah, and don't forget panasnya dengan dan mereka tidak boleh keluar. Dibayangkan. Baik Datuk, mungkin sebagai pesanan ataupun kata-kata akhir daripada Datuk, mungkin apa yang boleh dikatakan kepada para penonton, bagaimana belanjawan 2021 ini boleh dimanfaatkan dengan semua dalam situasi kita yang mencabar ni? Betul. Ini satu yang penting. Tidak guna kita ada bajet yang atas kertas dan juga bantuan-bantuan yang telah disalurkan kalau kita tidak boleh memanfaatkan. So saya menyeru wanita dari peringkat yang paling tak kisahlah di peringkat semua, akar umbi ke, yang bekerja ke, yang berberniaga dia, cuma kita Google. Jangan tunggu. Sebab ramai ini menunggu. Ambil tahu lah. Sekurang-kurangnya ambil tahu. Lagipun dah dibagi bantuan untuk menggunakan telco telah diminta. So jadi kita mengharapkan wanita baca surat khabar, tanya kawan, tanya YB, tanya semacam-macam. Bagaimana kita boleh memanfaatkan bantuan yang sedia ada tu. Okey, baik. Mungkin seberingkas tetapi padat. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Dr. Madlyn Burma, pakar ekonomi, yang kita harap dapat memberi sedikit pencerahan dan penjelasan kepada anda semua, tapi berbalik semula kepada anda perlu ambil tahu.